Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ درسنا بقراءة الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنسي dengan ni. يلا بجنب الياسمين. ياسمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري. قال المصنف رحمه الله ونفع الله بعلوم في الدارين. الوظيفة الخامسة هنا وصلنا إلى أفيس. الوظيفة الخامسة أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه. Al-wazifah al-khamisah, tanggungjawab yang kelima dalam adab kita bersedekah, dalam adab kita memberi zakat. Adab dia an yantaqiya adalah memilih. Yantaqiya adalah memilih. Mimmalihi daripada hartanya. Mimmalihi daripada hartanya. Ahallahu yang paling halal. Yang paling halal. Dia memilih daripada hartanya yang paling halal. Wa ajwadahu. Wa ajwadahu yang paling baik. Jawad. Wa ajwadahu yang paling baik. Wa ahabbahu ilaih dan yang paling dicintai kepadanya. Apa? Ahallahu ajwadahu wa ahabbu ilaih. Ahallahu yang paling halal, yang paling halal. Wa ajwadahu yang paling baik. Wa ahabbahu ilaih yang paling dia cintai. Sebab apa? Ini faul amma litafsil. Ammal hillu fa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Ammal hil, adapun yang paling halal ini, sebab apa? Fa innallaha ta'ala tayyibun,
Karena Allah baik. Allah Ta'ala baik. La yaqbalu, dia tak terima melainkan illa tayyibah, melainkan benda yang baik. Ini kita bagi apa? Perkataan Ibnu Qudamah ni kita bagi uslub dia nanti dalam balaghah kita sebut iqtibas. Uslub al-iqtibas. Sebab ini perkataan daripada hadis. Dia panggil al-iqtibas. Nanti sana terus fi ilmu balaghah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, dia tak terima sesuatu melainkan benda yang baik. Makna perkataan ni diambil daripada hadis. Kita panggil iqtibas. Wa ammal okey, jadi halal. Jadi yang kita sebut tu, makna kita syarat adab kita bersedekah ni, kita kata benda yang halal. Adab kita bersedekah apa? Benda yang halal. Jadi macam mana kita kata? Kita sebut itu. Kalau duit daripada yang haram, macam apa? Faedah bank dia kasi keluarkan. Faedah bank itu haram ke halal? Haram ke halal? Haram. Dia simpan dalam bank 10,000. Dapat faedah berapa ratus itu? Okey, ni 200 riba untuk simpanan tahun tu. Apa dia nak buat duit tadi? Apa dia nak buat duit tadi? Kita kata apa? Kita kata dia bagi kepada orang miskin yang bukan di bawah nafkahnya, ataupun diberi balik kepada manfaat orang beri manfaat umum orang Islam, buat jalan ke apa. Jadi macam mana kata sedekah tak terima benda yang baik? Innallaha tayyibun la yaqbalu tayyibah. Itu bukan sedekah. Itu bukan sedekah. Itu kita lepaskan diri kita pada benda yang haram. Sebab tu benda yang haram kita pergi apa? Bagi pada apa? Orang miskin. Kita bagi orang miskin, itu bukan sedekah namanya. Dia kata itu at-tabarru minal haram, berlepas diri daripada benda yang haram. At-tabarru minal haram. At-tabarru, berlepas diri daripada benda yang haram. Bukan sedekah tu. Sedekah benda milik kita, benda yang halal. Faham tu? Faham tu? Makna benda harta yang haram kita kumpul dulu, kita berlepas diri supaya tidak ada lagi di bawah tanggungjawab kita. Dia panggil apa? At-tabarru minal haram, berlepas diri daripada benda yang haram. Wadah? Okey, sebab tanggungjawab sedekah ni ahallahu, yang paling halal. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah baik, dia tak terima melainkan benda yang baik. Okey. Wa ammal ajwadu, wa ammal ajwad, dan adapun al-ajwad yang paling baik. Tadi paling halal, ini paling baik. Okay. Sedekah paling baik. Faqad qala Allah Ta'ala, ya Allah, iqra. Faqad qala Allah Ta'ala, ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا. يلا اقرأ. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا. Okey. Wa ammal ajwad, adapun benda yang paling baik. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sesungguhnya telah berfirman Allah Ta'ala, wala tayammamu. Mana tayammum? Mana tayammum? Al-qasdu. Jangan kamu pergi mencari. Dan sebab kita tayammum ni syarat dia, mesti niat apa? Ambil tanah. Niat apa? Naqal tanah. Kita ambil tanah. Sebab dia kita qasad kepada
tanah. Sebab maksud tayamum tu apa? Jangan kamu mencari. Makna kita menuju pada sesuatu. Tayamum tu. Asal tayamum, tayammam tu khaira. Aku bercadang nak buat baik. Tayamum. Ingat. Babu tayamum. Lughatan. At-tayammum lughatan al-qasdu. Lughatan al-qasdu. Ai qasdul khairi. Tayammum. Qasdul khairi. Makna niat nak buat baik. Wa ammal ajwad faqad qala Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya telah berfirman Allah Ta'ala. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kamu mencari yang buruk minhu daripadanya, daripada harta yang kamu usahakan. Tunfiqun, untuk kamu nafkahkan. Jangan kamu cari harta yang kamu tak mau sudah. Anfiqu min tayyibati ma razaqnakum wa mimma kasabtum wa mimma akhrajtum minal ard. Anfiqu min tayyibati ma razaqnakum. Nafkahlah daripada benda yang baik kami rezekikan kepada kamu. Okey. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kamu mencari yang jijik, yang jelek sudah. Nah, durian yang mana? Yang buruk sebelah sudah. Nak ambillah orang untuk orang makan. Okey. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi apa? Dia tak sempurna adab. Faham tu? Boleh. Yang tak mau sudah baru bagi orang. Yang kita sendiri pun tak mau, sebab Allah sebut apa? Walastum biakhirihi illa an tughmidu fi wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fi. Jadi Allah sebut wala tayammamul khabith. Jangan kamu nak sedekahkan harta kamu, nak beri pada orang lain ni. Wala tayammamul khabith. Kamu cari yang jijik tu, yang jelek-jelek tu, yang buruk-buruk. Nak sedekah orang yang apa? Kalau makanan ke buah-buahan kan? Wala tayammamul khabitha minhu. Jangan kamu cari yang buruk daripadanya. Allah sebut apa? Macam mana buruk tu? Kamu boleh nilai pada kamu sendiri. Tengok Allah sebut. Kamu nak nilai macam mana buruk tak buruk? Benar tadi? Walastu biakhiri illa an tughmidu fi. Kalau orang bagi pada kamu, kamu tak ambil. Tapi kalau kau ambil, illa an tughmidu, kamu pejam mata, saya ambil juga. Mana kamu pun tak suka. Kamu nilai pada diri kamu sendiri. Faham tu? Walastum biakhirihi illa an tughmidu fihi. Kamu tak ambilnya, melainkan kamu pejam mata saja. Faham tu? Jelas? Makna kita boleh, benda baik tadi kita boleh nilai pada diri kita. Ini aku bagi orang ni, buah-buahan kah, makanan kah, perabot kah. Nah, kalau orang bagi aku ambil kah? Kalau aku tak ada benda ni, orang bagi aku ambil kah? Faham kah? Kalau orang benda yang aku nak bagi pada orang ni, tak kira benda bagi nak bagi, perabot kah, kenderaan kah, buah-buahan kah, makanan kah, aku ni kalau tak ada benda ni, kalau orang bagi aku ambil kah? Tanya balik diri kita. Faham tu? Walastum biakhidhihi, kamu tidak ambilnya, illa an tughmidu fihi, melainkan kamu pejam mata padanya. Faham tu? Ini adab yang Allah Ta'ala ajarkan kita. Faham tu? Ayo. وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين. وينبغي dan perlu. وينبغي dan perlu. An yulahidha adalah diperhatikan. An yulahidha, mulahadhah. Yulahidha fi dhalika
pada itu amrayni, dua perkara. Mana apa? Makna kita waktu ini kita ambil benda yang baik. Benda yang baik, ajwaduhu. Sebab apa? Dua benda perlu kita nilai, kita perhatikan. Sebab apa benda yang baik kita nak sedekahkan ni? Benda yang baik. Ha? Kalau nak sedekah ikan yang baru lepas pancing tu. Yang baru lepas pancing tu, apa ni? Baru lepas pancing tu, yang baru naik tu, itu. Kemudian yang apa? Yang susah nak dapat lagi, kerapu ke? Nah, ini kerapu dia bawa balik, barukang dia sedekah. Tak apa. Kemudian tak apa, Udin. Tak apa. Dapat pahala juga, tapi dia kata wayam bagi ayyulah Allah. Wayam bagi ayyulah Allah fi zalika, pada itu amra ini. Dua benda. Mengapa kita cari terbaik? Ingat. Ahaduhuma, pertama. Ya Allah, ahaduhuma haqqullahi subhanahu wa ta'ala bitta'zimi lahu fa innahu ahaqqu man ukhtira, bil majhul, ikhtara mabni lil ma'lum, ikhtara, ukhtira mabni lil majhul, man ukhtira lahu walau anna al insana qaddama ila dhayfihi ta'aman radi'an la awghara sadrahu. Okey. Maza qala Ibn Qayyim, maza qala ahaduma, dia kata mengapa waktu kita kita bersedekah ni kita cari benda yang terbaik. Ahaduma, pertama. Pada haqqullahi ta'ala, hak Allah ta'ala bitta'zimi lahu, dengan membesarkan baginya. Bagi hak Allah kita wajib kita besarkan. Sebab apa? Sebab kita sedekah ini untuk apa? Cari apa? Ridha Allah. Sebab itu perintah Allah. Allah sebut suruh sedekah. Okey, Allah sebut apa? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Kamathali habbah, seperti sebiji benih. Ambatat sab'a sanabil, ambatat mengeluarkan 7 batang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap batang ada berapa biji? Ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada berapa biji? Ada 100 biji. Fi kulli habbat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai ada 100 biji. 100 7 berapa? 700 biji. Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah gandakan lagi. Satu sedekah digandakan 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah gandakan lagi untuk sesiapa yang dia kendaki. Makna kadang-kadang Allah lebih 700 kali ganda lebih lagi untuk siapa? Juhdul muqil. Orang yang dia bersedekah biarpun dia sendiri kesusahan. Dia tetap bersedekah biarpun dia sendiri kesusahan. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia utamakan saudara lagi biarpun mereka memerlukan. Faham tak? Ini lebih Allah gandakan lagi. Juhdul muqil. Dia tidak ada tapi dia tetap nak bagi juga. Dengan kemampuan yang dia ada. Sebut juhdul muqil. Orang yang tak ada susah. Sebab tu RM1 orang apa? RM100 sedekah orang kaya tak sama RM100 orang miskin.
Biarpun sama-sama ikhlas. 100 ringgit orang kaya tak sama 1 ringgit orang miskin. Biarpun sama-sama ikhlas. Faham tu? Sebab apa? Sebab dia tadi dengan mujahadah. Faham tu? Sebab tu haqqullahu subhanahu wa ta'ala bita'zim. Sebab tu hak Allah. Mengapa kita sedekah? Hak Allah. Allah uji saja harta kita. Faham tak? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta benda yang ada di tangan kamu itu, anak pinak kamu, hanya sekadar ujian untuk kamu. Qul law antum tamlikuna khazain rabbik la amsaktum. Ya Hafiz. Qul law antum tamlikuna khazain rahmati rabbik la amsaktum khasyatal infaq. Okey, qul law antum fikir, katakanlah kamu memegang khazanah Tuhanmu. Khazanah rahmati rabb. Okey, kaifa hadha ayat? Qul law antum tamlikuna khazanah rahmati rabbi la amsaktum khasyatal infaq. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya khazanah Tuhanmu, qul law antum tamlikuna khazanah rahmati rabbi, khazanah rahmat Tuhanmu, kalau Allah bagi manusia pegang khazanah dia, apa? La amsaktum khasyatal infaq, nescaya kamu akan genggamnya. Kamu takut habis. Sebab manusia ni, manusia sifat dia apa? Kedekut. Sifat manusia ni kedekut. Sifat manusia tamak. Sifat manusia ni kedekut. Sifat manusia tamak. Ini sebab tu Allah suruh sedekah. Sebab syurga tu mahal. Sebab syurga tu mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya sil'atallahil ghaliyah, barang yang Allah tawar kamu mahal. Sungguh barang yang Allah tawar kamu syurga. Jadi diletakkan dalam jiwa kita ni tamak dan kedekut. Setiap jiwa kita ada perasaan tamak, dia ada perasaan kedekut. Ini manusia. Kita bukan binatang. Binatang dia tidak ada sifat kedekut. Dia kenyang sudah dia jalan. Dia tak simpan sudah. Dia tidak ada sifat tamak. Dia tidak ada sifat tamak. Nampak ke burung ayam kan? Dia makan, dia patuk. Dia ambil karung, disimpan patuk esok pula. Darah kan? Dia kenyang, dia tengah pagi dia turun patuk. Petang dia kenyang, dia naik. Dia tak simpan apa. Siapa nak ambil bekas dia makan, ambil lah. Sebab manusia ini, fa innal insan jubil ala at-tam'i wal hirsi. Dia sifat manusia ni dia tamak dan dia kedekut. Faham tak? Tamak dan kedekut. Sebab tu Allah bagi pahala sebab apa? Pahala sebab kita lawan nafsu kita nak kedekut. Tapi iman kita tak bagi kedekut. Nafsu kita nak tamak, iman kita tak bagi tamak. Sebab tu sinilah pahalanya. Itu nama mujahadah. Sebab Allah sebut, kalau Allah bagi, kamu pegang padanan Allah, kamu akan genggam, takut habis. Kamu takut habis. Okey. Jadi dia kata, haqqullahi subhanahu wa ta'ala bita'zim lahu, fa innahu, maka sungguh ia Allah subhanahu wa ta'ala, dhamir ya'udu ila Allah azza wa jalla, ahaqqu, paling berhak, man ukhtira lahu, yang man ni man mausulah, man mausulah bermakna Allah allazi ukhtira, dipilih, lahu, baginya. Maka untuk cari redha Allah ini, kita pilih yang terbaik. Ini dia bagi contoh untuk mudah kita faham. Makna kita sekarang kita buat, bukan kita fikir fakir itu. Faham tak? Sebab tu apabila kita sedekah, jangan kita tengok orang. Sebab mungkin hari ini kita bantu dia, esok bagi sakit hati kita. Faham tak? Sebab tu apabila kita bantu orang, jangan kita tengok manusia tu. Faham tak? Tapi kita tengok perintah Allah. Sebab apa? Mungkin hari ini kita bantu dia, jangan heran
Allah. Supaya apa? Tengok orang tu. Kalau kita buat sesuatu kebaikan, kita tengok manusia, kita pasti akan kecewa. Faham tak? Kalau kita buat sesuatu kebaikan, kita buat satu benda yang baik untuk manusia, pasti dan pasti kita akan kecewa. Apatah lagi, tiba-tiba dia tak terima kasih kita. Tak, nah, aku bagi kan, terima kasih pun tidak, bah. Jumpa aku pun tak tegur pun, sedangkan aku bantu dia dulu. Jangan. Sebab kalau kita harapkan manusia, kita akan kecewa. Sebab tu sekarang kita buat, okey, walau annal insan, dia bagi contoh, walillahil masalul a'la. Dia bagi kita faham. Contoh dia, walau dan sekiranya annal insan, sebab ini kita bagi apa? Nak cari redha Allah. Cuba tengok Allah sebut. Cuba tengok Allah nak perkataan. Kalau kita tenung balik firman Allah, kita malu. Kita malu. Allah sebut apa? Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan kathirah. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan. Siapakah di antara kamu? Man dhal ladhi, siapakah di antara kamu memberi pinjaman kepada Allah? Allah guna apa? Perkataan memberi pinjaman kepada Allah. Man zalladhi yuqrillaha qardan hasana, dengan satu pinjaman yang baik. Kalau kita tadabbur ayat ni, Allah guna kata man zalladhi yuqrillaha qardan hasana. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Kita rezeki kita siapa bagi ya? Siapa bagi ya? Allah. Tiba-tiba Allah pujuk kita supaya kita buang sifat kedekut kita, sifat tamak kita, sifat bakhil kita. Dia pujuk kita guna perkataan apa? Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Siapakah di antara kamu memberi pinjam kepada Allah pinjaman yang baik? Dia pujuk kita, beri pinjam pada aku. Memang kita maksud dia memberi pinjaman untuk cari redha Allah, makna dia. Tapi zahir ayat Allah sebut man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana. Siapakah antara kamu memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik? Fayudha'if lahu ad'afan katsirah. Dia akan gandakan kepada kamu dengan gandaan yang sangat banyak. Zahir ayat ni, kamu bagi pinjam pada aku dengan pinjaman yang baik, aku akan gandakan, bayar lebih lagi, beli banyak lagi pada aku bagi pinjam pada aku. Faham tak? Cuba kita tengok. Makna sini, jangan kita pandang manusia. Okey. Ayat ni, kalau kita tadabbur, okey, makna memanglah, makna kita tafsir dia, siapa yang memberi pinjaman, makna dia membelanjakan hartanya untuk mencari redha Allah, Allah akan gandakan. Tapi kita tengok macam mana Allah gunakan, dia bicara secara langsung dengan kita. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Siapakah antara kamu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Contoh. Okey, anak Ustaz Luqman dengan si Yusuf. Okey, Luqman, cuba tengok. Kalau Ustaz beli kerupuk bagi dia, beli kerupuk, Yusuf minta, dia bagi tak bagi? Yusuf, dia bagi tak bagi? Mana dia bagi? Jangan kau ambil abang Yusuf, jangan kau ambil. Jangan kau ambil. Jangan kau ambil Yusuf, Kalau dia tak bagi. Tapi kalau saya minta, ni Luqman bagi ayah sikit kerupuk ni, dia bagi tak bagi? Bagi. Sebab apa? Sebab ustaz yang beli. Jadi ustaz ambil, bagi kepada Yusuf. Faham tak Allah guna macam mana? Makna Allah tak sebut bagi apa? Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Siapakah antara kamu memberi Allah hutang dengan hutang yang baik? Sampai begitu Allah pujuk kita, nak bagi hilang sifat bakhil dan tamak kita. Nak bagi hilang sifat bakhil dan tamak. Nak bagi hilang. Sebab tu, okey, apa? La yajtami'u fi mu'minin.
Al-bukhlu wa su'il khuluq. Tidak akan berkumpul pada seorang yang benar-benar beriman dua sifat ni. Bakhil dan buruk akhlak. Orang beriman dia tak bakhil dan dia tak buruk akhlak. Sebab sifat itu cukup tercela. Okey. Adakah orang miskin sebab bersedekah? Adakah? Rasulullah pujuk lagi, janji lagi. Mana qasamalun min sadaqah. Tidak sekali-kali berkurangan harta kita dengan sedekah. Faham tu? Okey. Jadi walau annal insana, dan sekiranya annal insan, sesungguhnya seorang manusia itu insan, qaddama, dia menghidangkan. Ini dia bagi apa? Nak bagi kita taswiri. Dia panggil apa? Tashbih taswiri. Tashbih mana la Hafiz? Tashbih taswiri. Makna tashbih dalam bentuk gambaran. Makna cuba kita gambarkan. Okey. Walau annal insan qaddama ila dhaifihi, dia menghidangkan kepada tetamunya ta'aman radian, makanan yang radian, yang buruk. Radian buruk. Tetamu datang rumah dia, nah, bagi kuih raya yang apa? Yang apa? Berkulat sudah. Nah, ambillah makan ni. Ini saja yang tinggal. Okey, makanlah. Dalam hati tamu dia, mengapa ayamkah kami ni? Mengapa kami ni ayamkah datang cari makan rumah kau? Apa jadi? La awghara sadrahu. Nescaya la awghara mana menyakitkan. Sadrahu hatinya. Rasa sakit hati. Nah, hidang apa? Berkulat sudah dia hidang pada kami. Mengapa ayamkah nak cari makan rumah dia? Faham tu? Mana ini? Mana kita sebab apa? Nak cari redha Allah, kita cari yang baik. Wasani haqqu nafsihi fa innal ladhi yuqaddimuhu huwa alladhi yalqahu ghadan fil qiyamati. Pertama, hak Allah. Yang kedua, hak diri kita sendiri, ya. Hak diri kita sendiri. Sebab apa? Haqqu nafsihi, hak diri kita sendiri. Fa innal ladzi, maka sesungguhnya alladzi yang yuqaddimuhu, yang kita sedekahkan itu milik fakir miskin untuk sementara, tapi milik abadi untuk kita buat selama-lamanya. Yang kita sedekah tadi milik sementara untuk fakir miskin yang kita sedekahkan, tapi milik abadi untuk kita. Faham? Untuk mereka guna di dunia ni, tapi untuk kita untuk selama-lamanya. Fa innal ladzi, maka sesungguhnya alladzi yuqaddimuhu, yang dia berikan, huwa alladzi, dialah alladzi yang yalqahu, dia akan bertemu dengannya ghadan, esok hari, fil qiyamah, pada hari kiamat. Makna sedekah kita akan datang temu kita untuk menjadi milik kita buat selama-lamanya. Milik fakir miskin sementara, milik kita buat lama-lamanya di akhirat. Jadi sebenarnya sedekah itu milik kita. Faham tak? Buat selamanya, sementara untuk fakir miskin. Jadi kita nak tengok macam mana milik kita buat selama di akhirat. Nak tengok indah kan, tengok jijik. Faham tak? Okey. Ibadah fayam bagi, maka wajib fayam bagi an yakhtara al ajwada li nafsihi, maka selayaknya an yakhtara, ada dia memilih al ajwada, yang paling baik, li nafsihi, untuk dirinya, untuk al ajwada. Okey, naskah Ustaz apa? Mumasyiyah, nafsu makna an yuqaddima. Okey. Kamu
An yakhtara atau yuqaddima. Okey, mu musykilah nafsul makna. An yakhtara atau yuqaddima nafsul makna. An yuqaddima dia okey, dia memberi al ajwada yang paling baik li nafsihi untuk dirinya. Wallahu taala a'lam. Ada soalan ke? Ada soalan? Maujuk atau la? Beri maju tak? Assalamualaikum Ustaz. Seseorang yang telah bertaubat, berhutang minum arak dan kertas toto. Judi dia, arak dia buat, toto apa judi pun dia buat. Yang Allah larang. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا وهي orang beriman, innamal khamru sesungguhnya arak, wal maisiru judi, innamal khamru innamal khamru wal maisiru wal ansab penyembahan berhala, wal azlamu berterung nasib, rijsun min al-syaitan najis daripada perbuatan syaitan, fajtanibuh jauhilah, la'allakum tuflihun moga-moga kamu berjaya. Okey. Jadi dia kata macam mana? Dulu waktu jahiliah dulu, waktu dia jahil dulu sebelum bertaubat, sekarang perlukah dibayar hutang tadi setelah dia bertaubat? Dia tak bayar lagi hutang arak dia dengan kawan dia. Dia beli brandy, hutang dengan kawan dia, brandy 100 botol, Tiger 100 botol. Okey, perlu tak? Perlu tak bayar? Tak apa, tak perlu. Sebab dia bukan malul muktabarah, bukan dikira hatta al-amwalul muktabarah. Sebab arak tidak dikira harta yang dihormati. Laisa minal amwalul muhtaramah. Sebab apa? Sebab apa? Dalil kita, arak tak dikira sebagai harta yang dihormati. Sebab sewaktu turunnya keharaman arak. Okey, waktu turun, okey. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Maka apa? Fajtanibuh, jauhilah. Turun ayat tu qat'i jelas bahawa arak ni dah haram buat lama-lamanya. Apa sahabat buat? Apa sahabat buat? Mereka pergi apa? Tebuk semua, pergi pecahkan bekas-bekas simpanan arak. Sehingga apa? Kota Madinah mengalir dengan arak di jalan-jalan. Firriqaq. Sebab apa? Kita kata kalaulah arak ni harta muhtaramah yang dihormati, nescaya dia buat apa? Simpan untuk buat apa? Buat cuka. Bahkan mereka terus kasih. Sebab tu kita, dia tidak dianggap laisa minal amwal muhtaramah, bukan harta yang dihormati, maka dia tak perlu dhaman, dia tak perlu jaminan, tak perlu dhaman. Melainkan sekiranya dia pecahkan arak kafir zimmi, arak milik orang kafir zimmi yang hidup di negara Islam. Tapi ingat ya, orang dalam syariat Islam, kita bukan negara Islam masalahnya. Kita negara umat Islam saja, bukan negara Islam. Kita negara umat Islam majoriti. Sebab dalam Islam, arak tidak boleh dijual secara terang-terangan. Faham tu? Kemudian tidak boleh jual pada orang Islam. Makna kalau mereka jual, mereka melanggar syarat zimmah mereka. Dalam negara Islam, mereka jual pada umat Islam, dianggap apa? Melanggar syarat zimmah. Mereka minum secara sembunyi sama mereka balik minum di rumah. Jangan minum secara terang-terangan. Faham tu? Itu antara syarat zimmah mereka. Begitu juga tu. Dua-dua bukan harta yang perlu dhaman, yang perlu kita dipertanggungjawabkan. Jadi tak perlu ganti semua tu. Sebab apa? Dia bukan harta yang dihormati. Laisa minal amwalil muhtaramah au la yuqtabu amwalan. Mana tidak dianggap sebagai harta. Dalilnya apa? Sebab waktu turun ke haram arak, terus apa? Terus mereka pecahkan bekas-bekas arak. Wadih? Ayo, ada yang salah lagi? Ojo ulah. Okey.
إذا غير موجود نكفي بهذا المقدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.